قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mengawal diri ketika marah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia. Kita berada pada hadis yang ke-7. Tajuk yang diberi oleh almarhum Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, iaitu mengawal diri ketika marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ah atau bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang gagah perkasa itu seorang yang mampu merebahkan orang lain, tetapi sebenarnya orang yang gagah perkasa itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Melalui hadis ini, tuan-tuan, kita nak melihat satu lagi akhlak ataupun sifat keji yang kalau masih ada dalam diri kita untuk kita rawat, untuk kita ubati. Masing-masing tahu, masing-masing boleh tanya diri sendiri, ada ke tidak sifat marah ni. Cuma sebelum tu kita kena tahu dulu, marah ni ada yang keji dan ada yang puji. Ada yang dicela pada syarak dan ada yang dipuji pada syarak. Bila sebut puji pada syarak, maknanya kalau kita marah boleh pahala. Tapi bila sebut keji, bila kita marah boleh dosa. Jadi nak kena tengok, satunya ada ke tidak sifat marah pada kita. Takut waktu muda-muda dulu marah ada, bila dah makin tua ni tak ada dah marah. Secara keseluruhannya tak ada dah. Jenis tak peduli dah kita, ikutlah apa pun, tak ada dah marah. Yang kedua, kalau ada, nak kena tengok marah yang masih ada di kita daripada muda ada sampailah ke umur sekarang ni masing-masing. Ada lagi, nak kena bagi tengok klasifikasi madmum ke mahmud. Kalau mahmud, alhamdulillah, teruskan. Sebab dia menyumbang pahala untuk kita. Tapi kalau madmum, maknanya lama dah kita duduk di penyakit tu. Gitu. Padahal mengaji dah dulu. Di masjid ni, khatam dah kitab penawar. Saya baca sini kitab penawar.
Boleh jadi tuan-tuan baca lagi dengan orang lain di tempat yang sama ataupun di tempat lain. Kalau ada lagi marah yang mazmum, maknanya tak selesai lagi nyakit tu. Takkan nak biar gitu. Kalau kita tahu dia mazmum, lepas tu kita tahu pula ada di kita, dah ngaji dah ada lagi, takkan nak biar penyakit duduk di tubuh kita. Penyakit zahir ada sikit cari ubat dah kita. Mari rasa panas sikit nak demam ni, cari dah Panadol 2 butir. Habis-habis pun makanlah madu ke apa ke, batuk, minum madu, tak nak pergi klinik. Paling-paling tidak cari dah madu, minum air suam, air asam Jawa contohnya. Ikhtiar nak suruh hilang penyakit zahir, tapi penyakit batin dok ada, tak ikhtiar usaha. Padahal penyakit batin lebih bahaya banding dengan penyakit zahir. Jadi 2-3 perkara tu nak kena tengok. Andai tak ada sifat marah, sedangkan ada duk berlaku depan mata kita benda mungkar, marah tak ada juga, kena cari biar ada. Tak boleh ada benda mungkar depan mata kita, kita tak boleh tak marah. Sebab apa? Wajib kena marah. Benda mungkar duk depan mata. Benci pun tak ada, marah pun tak ada. Anak kita keluar rumah tak tutup aurat, tak ada kata apa. Tu celah juga, tak ada sifat marah nak tegur. Maka nak kena cari juga sifat marah tu, sebab marah di situ puji. Tapi kalau ada marah pada perkara yang tidak dimarahi oleh syarak, kita marah keji, nak kena cari biar hilang. Tu nak kena pandang. Masing-masing tengok diri masing-masing. Ngaji tasawuf kan, tak tengok orang lain, tengok diri sendiri Aku ada penyakit, aku ikhtiar cari biar sembuh daripada penyakit ni. Sebab mazmumah. Kalau tak mazmumah, sahabat-sahabat tak pergi cari Rasulullah macam mana nak mengubati penyakit ni. Bukan seorang dua pergi cari, bahkan lebih. Ada ulama sebut antara sahabat yang pernah datang minta nasihat daripada Nabi nak suruh hilang penyakit marah ni. Siapa? Abdullah ibn Umar. Pergi temu dengan Nabi, minta penawar macam mana nak suruh hilang penyakit marah ni. Ibnu Umar antaranya Abdullah ibnu Amrin pergi tanya Nabi. Antaranya ialah Abu Darda. Banyak lagi. Tu 2, 3. 3 tu jamak dah tu, plural dah 3. Sahabat-sahabat yang dijamin Rasulullah syurga pun pergi temu dengan Nabi bila berasa ada sifat mazmumah, iaitu marah. Pergi tanya Nabi, macam mana ni ya Rasulullah, nak selesaikan diri aku ni, nak bebaskan diri aku daripada sifat marah. Baik. Jadi dalam hadis yang kita nak baca ni, Nabi nak beritahu sifat yang ada pada agama. Siapa orang yang dikira sebagai gagah ni? Tak serupalah dengan sifat duniawi kita. Sifat agama tak serupa dalam banyak perkara. Orang yang bijak di sisi agama ataupun di sifat agama tak serupa bijak di sifat kita. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Tu orang bijak di sisi agama. Orang yang duk hitung diri sendiri. Orang yang duk kira macam mana ke depan nanti selepas daripada mati. Tu orang bijak agama kata. Tapi orang bijak di sifat dunia kita macam mana? Orang yang habis sekolah, orang yang ada CJ, orang yang ada gelaran itu ini dan sebagainya, graduate university, ada ijazah. Bijak dia ni. Walaupun tak kenal masjid, bijak. Walaupun tak sembahyang, tu sifat dunia kata bijak. Sebab apa? Ngaji tinggi.
Konvo dan sebagainya. Tu sifat kita tak sama. Wal ahmaqu, begitu juga orang yang bodoh. Tu nak sebut beberapa contoh. Sifat agama kadang-kadang tak sama dengan sifat dunia kita. Begitu juga sini Nabi perbetulkan fahaman kita. Kalau kita ni faham orang yang gagah ni maknanya orang yang boleh merebahkan orang lain. Kalau tuan-tuan ikuti, ada satu kes dulu dah. Satu kes seorang lelaki Melayu meninggal. Bergaduh, berebut masuk tol dengan Cina. Baru je hari tu diputuskan hukuman dia. Lelaki tu nama Said apa tak ingat, mati. Yang Cina tu lebih berusia banding dengan yang lelaki Melayu tu. Puncanya berebut Puncanya berebut. Cuma Cina tu kata lelaki Melayu ni tunjuk isyarat lucah. Jadi dia tak puas hati. Bila tak puas hati tunjuk isyarat lucah, saya ringkaskan cerita, dia gilis dengan kereta Innova dia. Maknanya dia naik atas orang tu lah naik. Maknanya kesan tayar ada atas kepala. Lepas tu bila dia buat gitu, dia tengok kawan ni tak boleh bangun, dia jadi serba salah. Dia pun berhenti kereta, dia pergi akak nak suruh boleh berdiri dah. Ramailah saksi duk tengok, dia nak tunjuk dia tak bersalah lah pada masa tu. Cuma saya nak sebutnya punca daripada mana marah. Marah ni mula di mana? Mula luar terus. Dalam ni dulu ni gelegak. Dalam hati dulu gelegak. Tak percaya terang, balik berhati. Time nak marah, mana start tengok? Dia start di mata lalu ke? Ataupun dia mula sini dulu? Dia panah dalam ni. Ulama definisikan dah tu. Dalam kitab tasawuf ada definisi dah kenaan dengan marah ni. Cuma nak suruh kita boleh balik berhati tengok. Saat kita nak marah, dia mula mana? Mula di mulut terus ke? Mula di tangan terus ke? Mula di kaki terus ke? Ataupun mula pada tindakan zahir terus ke? Ataupun dia mula di mana? Kalau kita perhati tengok, betul sungguhlah apa yang ulama definisikan pada kita. Dia mula dalam ni dulu. Dia gelegak. Ghalayan. Ulama definisikan. Ghalayan ni maknanya supaya mendidih. Tuan-tuan letak air di jak, di cerek itu. Bila kita pasang elektrik, bila dia mendidih, dia menggelegak kan. Dia menggelegak. Kalau dulu, cerek dulu, dia tendang tudung tu keluar. Sebab apa? Dia mendidih. Dia melambung-lambung udara dalam tu. Menyebabkan dia tendang tudung keluar. Tendang tu keluar mulut tu. Keluar di fizikal kita. Asalnya duduk sini. Mendidih. Kalau kita boleh tahan, setakat tu lah. Kalau kita tak boleh tahan, dia keluar di mata. Bubah muka. Muka mula berubah. Telinga mula merah. Orang tahu tu, orang kenal. Dia ni marah ni, jangan. Berhenti. Berhenti. Gurah. Sebab apa? Orang tahu dia nak marah tu. Tu dia boleh tahan lagi. Kalau dia tak boleh tahan lagi, keluar di mulut dia, di tangan dia, di kaki dia, maknanya di tindakan dia. Cuma kita yang ngaji ni nak kena. Kalau kita tahu yang menggelegakkan itu adalah mahmudah, lepas tak apa. Lepas dalam bentuk perkataan, lepas dalam bentuk tindakan, boleh pahala. Kalau kita tahu puji ni. Sebagaimana Rasulullah melepaskan marah dia bila mana ada seorang perempuan yang mencuri. Seorang perempuan daripada kabilah Makhzum mencuri. Tiba-tiba mari Usamah bela perempuan ni. Bela perempuan ni maknanya jangan jatuhkan hukuman lah pada perempuan apa? Pada perempuan Bani Makhzum ni. Maka marah Nabi. Nabi kata, adakah mu nak bela sedangkan di perbuatan dia tu ada hukuman hudud di sisi Allah Ta'ala?
Mu nak bela kesalahan orang yang melakukan satu jenayah dan jenayah tersebut pula ada dalam hukuman hudud. Itu kata Nabi. Lalu Nabi kata, sesungguhnya umat-umat sebelum ni, salah satu daripada punca yang membinasakan umat-umat sebelum ni, gini perangai dia. Bila yang melakukan jenayah ni golongan-golongan atasan, kayangan, mereka bela. Mereka tutup. Mereka apa? Biar yang bersalah pun jadi tak bersalah. Tapi kalau yang melakukan jenayah tu, yang apa marhai, yang tak ada nama, tak ada nilai, rakyat jelata je, yang ni biar nampak betul-betul salah dia. Biar apa? Biar dijatuhkan hukuman setimpal dan sebagainya lah. Ni Nabi kata, innama ahlaka, sesungguhnya satu-satunya, kalau terjemuh innama adalah innama adatu hasrin, kaf makfufah. Mim tu adatul kaf makfufah. Huruf yang nak beritahu pada kita apa yang disebut sahaja, yang tu yang dikehendaki. Maknanya satu-satunya perkara yang dah membinasakan umat dulu perangai tu. Bab tu kita tengok kes apa? Kes yang terbaru, budak sekolah umur 17 dilanggar oleh polis berjawatan. Tuan-tuan follow dah isu-isu semasa ni ke tak follow dah? Duk ratik ingat akhirat dah bagus. Benda tu pun bagus juga. Tu isu semasa, bukan duk berlaku lama, baru dalam sebulan ni yang lebih kurang. Bila mana polis yang ada jawatan tu dibawa ke mahkamah, ditutup muka dia, dipakaikan apa? Pelitup muka. Maknanya orang tak kenal muka dia. Walaupun viral muka dia tu siapa, tapi tak dipakaikan baju lokap. Adalah orang komen bawah tu, orang kata kalau rakyat biasa yang kena curi benda besar, apa curi benda tak besar mana pun, tu bawa tu pakai baju lokap dah. Tu orang duk bunyi tu, maknanya benda tu duk berlaku dalam masyarakat kita. Kita tak kata, sebab polis kata itu prosedur biasa untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Polis kata itu prosedur biasa. Cuma orang berbunyi ataupun orang tulis ta'liqat, komen-komen di bawah setiap gambar tu, mungkin orang duk perhati tak? Bila marhain yang kena kesalahan boleh jadi tak besar mana, sejak je pakai baju lokap dah, warna orange dah, warna biru dah contohnya, pakai dah, tulis dah lokap. Tapi kalau marhai, apa kalau pembesar yang kena, tak ada pakai baju lokap pun. Ni Nabi marah ni. Usamah sebab apa? Sebab Usamah nak bagi syafaat kepada perempuan Makhzum yang mencuri ni. Mar'ah Makhzumiyah lah yang mencuri, sebab dia golongan bangsawan. Tu marah Nabi tu pahala. So jangan kita duk buat alasan lah, Nabi pun marah, takkan aku tak boleh marah. Nabi marah pahala. Kita marah boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Nabi tak ada boleh jadi. Nabi marah ada boleh jadi dosa? Tak ada. Sebab semua yang melibatkan diri dia, Nabi tak pernah marah. Tonton tengok dalam hadis sebelum ni, kalau tak silap saya ada dah. Seorang lelaki badui yang mari nak minta hak dia supaya diberi zakat daripada Baitul Mal. Cuma boleh je kalau dia minta dengan cara elok, ya Rasulullah. Tak nak panggil ya Rasulullah, panggil Muhammad pun tak apa, ya Muhammad, berikan kepada aku harta daripada Baitul Mal. Contohnya, kalau dia buat ayat comel pun tak ada masalah, supaya kita lah. Tak boleh kau guna bahasa yang baik cakap. Kita bercakap dengan bini, menengking-nengking. Tak boleh kau guna bahasa molek. Bukan benda besar pun, kadang-kadang benda kecil je. Bukan benda yang patut marah pun, benda boleh bincang, benda boleh bawa bincang. Duduk elok-elok, cakap elok-elok. Tak naklah guna macam tu. Sebab apa? Sebab ada punca dia lah. Nanti depan nanti dia sebut ada asbab. Sebab-sebab itulah kita kena cabut buang daripada diri kita, baru tak ada marah.
Marah yang keji lah maksud dia situ. Cuma nak sebutnya ialah Nabi saat Badui tu mari guna kaedah tarik ridak ni. Yang Nabi pakai ni ridak yang Nabi pakai ni dia tarik kasarnya ridak yang Nabi letak di leher ni sampai meninggalkan bekas di leher Nabi yang putih kemerah yang putih kemerahan tu. Tapi dalam hadis tu menyebutkan Nabi bila berpaling tengok lelaki tu tarik fadhahika. Maknanya Nabi senyum je. Sebab perbuatan jahat tu berlaku pada diri dia. Teruk daripada tu lagi, sebelum ramai memeluk Islam, ada yang letak perut unta atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Ada yang letak benda-benda kotor. Nabi pergi ke Taif, apa tidak dikata pada Nabi? Majnunnya, gila, macam-macam lagi perkataan-perkataan sihir, ahli sihir dan sebagainya disebut pada Nabi. Dibalin dengan batu dan sebagainya. Ada Nabi patah balik? Istihad perang dengan dia orang? Tak ada. Gi duduk ngadu. Tonton tengoklah kisah Nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dakwah. Tak ada orang nak beriman pada dia. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tak apalah aku bawa diri pada Tuhan aku. Gitu Nabi-Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala kata lasta alaihim bimusaytir. Engkau tak dijadikan oleh Allah Ta'ala ataupun tak diperintahkan oleh Allah Ta'ala sampai ke tahap mu kena paksa mereka supaya beriman padamu. Tak perlu. Engkau hanya dakwah. Betul Allah Ta'ala kata lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla. Kalau mereka berpaling juga tak nak beriman, mu ajak dah. Berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam ajak? Inni da'autuhum jihara. Ajak secara terang-terangan, ajak secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Ratus tahun ajak. Falam yazidhum illa fira. Falam yazidhum illa macam mana semua dia? Falam yazidhum illa du'ai illa firara. Tak ada yang nak terima dakwah aku kecuali pakat lari belakang. Berapa tahun tu? Beratus-ratus tahun aja. Tu kata dakwah Nabi. Tak ada apa. Nak terima, tak nak terima, terpulang lah. Kita kadang-kadang orang tak nak dengar kita bercakap. Marah kita. Tak. Bukan tak payah orang ramai lah. Anak kita. Anak kita kadang-kadang tak puas hati lah dulu kita. Mu degi, degi doa pada anak. Tak comel, tak degi macam mana dah kita kata dia degi. Mu ni degi, tak nak dengar kata, tak nak itu, tak nak ini dan sebagainya lah. Keluar perkataan-perkataan keji. Dah tak jadi macam mana kita duk sebut benda-benda tak elok pada anak kita. Tu kita dengan sifat marah kita boleh tahu. Penyakit marah kita ni bukan mahmudah, madmumah. Adapun baginda Nabi, kita boleh lihat bagaimana Nabi kalau yang melibatkan agama Allah, yang tu ada tindakanlah daripada kemarahan dia. Bila mana orang mempermainkan agama, apabila orang menentang agama, apa tindakan paling besar Nabi? Perang. Kalau tak ada sifat marah, tak perang. Tapi sebab ada sifat marah lah perang ni. Kalau marah ni lah melahirkan sur'ah tadi ni, laisa syadidu bis sur'ah. Marah ni lah menyebabkan keluarnya dalam diri kita ni keinginan untuk melawan musuh-musuh. Kalau tak ada berani, penakut lah nama dia. Bila penakut, tak nak lawan lah. Siapa-siapa pun tak nak lawan. Hatta musuh-musuh orang Yahudi sekalipun kita tak nak lawan. Sebab apa? Tak ada berani di kita. Tapi sebab ada marah, mari berani, tengok siapa sekalipun kita lawan. Tu yang kadang-kadang kita lah. Kita ni jadi madmumah, jadi mahmudah. Tengok marah kita. Baik. Cuma sini nak sebut contohnya ialah bagaimana Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dia bunuh seorang lelaki dalam peperangan. Dia bunuh seorang lelaki selepas seorang lelaki itu nataqa bisyahadah.
Selepas lelaki itu baca kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Bila Usamah bunuh lelaki yang mengucap 2 kalimah syahadah tu, maka Nabi marah. Nabi marah pada Usamah bin Zaid. Engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Apa Usamah jawab dulu? Dia pertahankan diri dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata kalimah syahadah tu kerana dia takut khaufan minas silah. Dia takut pada pedang aku ni. Kalau dia tak kata, aku pancung. Dia pun katalah kalimah syahadah. Bila kata, umirtu an uqatilan nas. Nabi kata, aku diperintah oleh Allah Ta'ala supaya bunuh mana-mana orang kafir yang menentang Islam, hatta sehingga dia sebut kalimah la ilaha illallah. Maknanya bila dia sebut berhenti. Berhenti daripada bunuh. Jadi dia kata, laki ni sebut sebab dia takut pada pedang yang aku nak pancung dia dah ni. Bukan sebab dia nak bersyahadah pun. Kalau tidak kerana pedang aku yang duduk dekat dah ni nak pancung dia, mesti dia tak bersyahadahnya. Tu kata Usamah bin Zaid, mempertahankan tindakan dia. Apa kata Nabi? Mu belah ke dada dia. Mu belah ke dada dia. Mu tengok ke dalam dada dia tu, dia nak sebut betul ataupun dia tak nak sebut betul. Mana dia jujur dalam mengungkapkan kalimah syahadah ataupun dia tak jujur dia mengungkapkan kalimah syahadah. Mu belah, mu tengok ke? Bahkan Allah Ta'ala tak pernah perintah aku untuk belah. Patu Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun Nabi maklum dia adalah Sayyidul Munafiqin, mana ada diarah oleh sahabat kepada sahabat supaya pulau hatta perang dia. Walaupun Nabi tahu ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi beritahu rahsia-rahsia tersebut. Antaranya adalah Ali karamallahu wajah, seorang sahabat yang Nabi beritahu rahsia-rahsia, ilmu-ilmu rahsia yang tak diberitahu kepada orang lain. Ubay bin Salul adalah golongan munafiqin. Nabi tahu. Tapi sebab Abdullah bin Ubay bin Salul maklum, dia menyembunyikan kemunafikan dia. Duduk dengan Rasulullah, mengatakan bahawa dia adalah orang yang beriman sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Cuma saya nak sebutnya ialah bagaimana Nabi saat perlu marah sungguh-sungguh, sampai tahap angkat senjata berperang lawan musuh. Bahkan diperintah sahabat kalau perlu bunuh. Sebab tu ada sahabat bertembung dengan ayah sendiri pun ayah sendiri. Bertembung dengan adik-beradik sendiri pun adik-beradik sendiri. Sahabat tu beriman, ayah dia kafir lagi. Sahabat tu beriman, adik-beradik dia kafir lagi. Bertembung sama-sama sendiri, adik-beradik sendiri. Sebab mau menentang Rasulullah, menentang Allah, aku tetap bunuh. Tak ada kompromi bila perkara marah tu melibatkan yang mahmudah. Tapi kalau yang melibatkan yang madmumah, tak ada di diri sahabat. Terutamanya yang melibatkan batang tubuh mereka sendiri. Jadi marah ni, satu, nak kena tahu ada ke tidak dalam diri kita. Ada, maka ada tengok. Marah kita ni mahmudah ke madmumah? Kalau mahmudah, beres. Itu adalah saham pahala bagi kita. Kalau madmumah, cepat-cepatlah belum mati. Alik mati ni, sebelum mati ni, cari ubat macam mana nak sembuh daripada penyakit marah ni. Baik. Jadi dalam hadis ni duk cerita pada kita ni sifat agama. Kata Nabi, laisa syadidu bis-sur'ati. Boleh juga dengan matira bis-sur'ati. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ni Nabi nak beritahu, orang yang gagah ni bukan orang yang mampu merebahkan orang lain. Ikut body dia boleh rebahlah kita. Tapi dia tak boleh tahan saat dia marah, tak kuat tu. Dia panggil tak gagah tu, dia panggil. Kita yang hang kebun ni, saat nak marah boleh tahan, boleh kurung sifat marah tu tak keluar. Maknanya tak keluar di muka kita, tak keluar di mulut, lebih-lebih lagi tak keluar di tangan kaki, tak keluar lah. Duduk dalam tu.
membengkak ke dipanggil. Duduk dalam tu. Sebab apa? Kita tahu ni marah ni madmumah ni. Marah sebab apa? Anak salah baca Quran. Berapa tahun anak tu? Tuan-tuan pernah mengajar Quran? Pernah kan? Tuan-tuan yang soleh-soleh ni mengajar Quran paling tidak anak sendiri kan? Anak sendiri mengajar. Anak baca Quran, nak suruh supaya dia baca Quran. Dia yang apa? Yang khatam sekali setahun pun lah ada salah lagi. Ni anak yang baru nak belajar Quran, baru umur 11 tahun belajar baca Quran, sekali khatam pun tidak lagi. Salah baca, mu buta ke? Tengok. Mu tak pandang ngeja ke? Cuba kita patah balik, undur ke belakang. Tengok waktu umur kita 11 tahun. Lebih banyak daripada dia. Kok kita baca Quran ataupun kita lebih sikit daripada dia? Kok dia lebih advance daripada kita? Kita alih botol baru duk baca muqaddam. Dia Quran besar dah baca. Kita baru duk bata i u babi buta titu. Kita umur 11 tahun. Dia nak masuk juzuk yang ke-10 dah. Cuba patah balik tengok. Tanya mak kita. Mak kita umur 11 tahun. Masa tu dah khatam Quran ke? Khatam Quran apa? Quran pun tak kenal lagi. Tukar lagi dengan buku gila-gila. Buku Quran dengan buku gila-gila tu tukar lagi. Orang suruh ambil Quran, ambil buku komik gila-gila. Tu umur 11 tahun. Tak patutlah aku marah anak aku umur 11 tahun. Baru tahu rupanya perangai keji di kita. Tapi sebab tak sedar diri, tu salah satu daripada punca asbab dia. Nak kena cari asbab ni. Cuma nak sebut dulu sini. Ni marah ataupun orang yang betul-betul gagah di sisi agama ialah orang yang mampu memiliki diri. Tu alladzi yamliku nafsah tu maknanya dia mampu memiliki diri dia. Dia milik diri dia. Dia mampu menahan diri dia. Diterjemah dengan mampu mengawal. Bila kita mampu milik diri kita, indal ghadabi, ketika kita nak marah tu, kita mampu memiliki, mampu mengawal diri kita. Maka sebenarnya orang tu adalah orang yang gagah perkasa. Walaupun batang tubuh kita ni, tulang rusuk ni boleh jadi gitar. Kalau buka baju nampak satu-satu. Boleh bilang berapa ada belah sini. Oh, tak cukup dah sebelah. Tak cukup satu. Sebab apa? Bini aku ambil. Contoh-contoh. Boleh bilang boleh jadi gitar. Ni tali A, ni tali B. Kita boleh tahu. Walaupun gitu tubuh badan kita, saat nak marah kita boleh tahan. Cool je. Banding dengan orang yang sadar, tapi bila nak marah, macam-macam kalimah keluar di mulut. Marah yang keji ni, perbahasan kita ni marah yang keji. Macam-macam perkataan keluar mulut. Tak kira depan orang, tak depan orang. Depan orang ramai, marah ke bini, marah ke anak. Mana-mana tak kira. Seolah-olah orang lain tak ada perasaan. Dia seorang je ada perasaan nak marah. Orang lain tak ada perasaan malu, perasaan segan, perasaan tak ada. Maka orang tu kata Nabi tak kuat tu. Sebab apa? Dia tak mampu melawan keinginan hawa nafsu dia. Saat dia nak marah. Tu sifat agama. Baik. Jadi, tu maksud hadis Nabi dulu. Tengok keterangan Syekh Fahmi. Sifat marah adalah sifat semula jadi yang ada pada setiap insan. Maknanya lahir kita, Allah Ta'ala bubuh sifat tu. Sebab tu dia anak kita ada kecil-kecil. Anda ada. Pandai dah marah, lewat sikit marah. Tuan-tuan tengok dalam TikTok kan, ada seorang anak kecil, umur boleh jadi 4-5 tahun belajar semayang dengan ayah dia, perempuan dua-dua. Adik dengan kakak belajar semayang lah. Ayah dia semayang, dia pun nak semayang juga, berjemaah lah kiranya. Ayah dia tak serupa lah bacaan dengan budak-budak kecil. Budak-budak kecil belajar di tadika baca macam mana? Belagu kan. Saya ke tuan-tuan belajar macam mana dulu? Buat lagu gitu kan? Tu kalau bahasa Melayu. Bahasa Arab pun gitu juga. Baca Alhamdulillah pun slow. Takkanlah ayah dia nak baca supaya anak dia.
Jadi ayah dia ni bukannya tak ada tamak ninah dah, cuma lajulah dengan bacaan anak dia. Oh lah sekali, buka tudung telekung semayang, tak nak semayang. Sebab apa? Ayah baca cepat dia tu. Tu nak bagi tahu, nak sebut contoh. Kecil pun ada sifat. Sebab Syekh Fahmi kata, sifat ni semula jadi ada. Maknanya ada kita, ada sifat marah tu. Mari lalu sifat marah tersebut. Mari sekali dengan kita. Setiap insan ada marah tersebut. Cuma nak kena tahu marah kita tu puji ke cela. Dan marah itu akan menjadi baik bila kena pada tempatnya. Seperti marah kerana orang lain mempersendakan agama dan merubah hukum hakam dalam agama. Ni sehari dua ni nampak duk marah ni. Duk marah isu Nasrani ke apa tuan-tuan. Ashabul Kahfi Kristian ke apa. Tu biarlah cerita dia. Semua saya nak sebutnya. Sehari dua ni ramai status. Marah pun ada. Siap kata bodoh itu ini dan sebagainya ada. Sabar dulu. Buka dulu, tengok kitab tafsir, apa-apa dulu, cek dulu, tunggu lama-lama dulu. Saya pergi sembahyang Jumaat hari tu di masjid wilayah, mufti wilayah segini kupas. Mufti wilayah sendiri. Sebelum tu saya tak tahu lagi isu ni. Tak dengar pun lagi ucapan tu. Tapi mufti wilayah pada masa tu duk kupas tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Waktu sebelum kuliah Jumaat, waktu sebelum sembahyang Jumaat tu, dia duk kupas dah. Semua lepas daripada tu baru tahu, rupa-rupanya ada ucapan yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Cuma nak sebutnya selepas daripada tu duk lalu tengok macam-macam bahasa datang. Celah pun ada. Ustaz yang tolong betulkan, tolong terangkan bila tak sekepala dengan kita, tak seideologi dengan kita. Ustaz ni penunggang agama. Ustaz pula kena penunggang agama. Kalau ustaz penunggang agama, kita yang jahil penunggang apa? Ustaz kena suruh pula. Ustaz mungkin ngaji lagi lah. Kalau ustaz kena pergi ngaji, kita yang jahil lebih-lebih lagi kena pergi ngaji. Jadi masalah umat akhir zaman sekarang ni, ustaz nak bercakap pun kena mikir. Lamakah aku tulis gini, orang marah pada aku. La haula wala quwwata illa billah. Tu benda duk berlaku. Cuma nak sebutnya contoh. Contoh bila berkait dengan isu-isu keagamaan, mempersendakan agama. Bukan contoh tadi tuan-tuan. Saya sebut contoh yang Syekh Fahmi bagi tahu je ni, mempersendakan agama, merubah hukum hakam agama. Maka pada masa tu Syekh Fahmi kata kena marah. Merubah hukum hakam agama. Tetapi marah yang bukan pada tempatnya adalah satu perangai yang keji. Kerana marah akan mengakibatkan seseorang itu bertindak dengan terburu-buru dan mengikut hawa nafsunya, dan biasanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Ini isu sehari dua ni. Bunuh, sampai tahap bunuh ke bumi belakang rumah. Ni Sungai Cuh kan? Tuan-tuan tengok baca tak surah apa? Allah, tuan-tuan baca Quran je tiap-tiap hari. Tuan-tuan orang soleh. Ni gombak Sungai Cuh tuan-tuan. Bagus tuan-tuan baca semua. Di Sungai Cuh ni ada orang yang bawa laki tadi berbincang ke asalnya dengan apa? Dengan adik perempuan dia. Boleh jadi kekasih dia lah. Tak puas hati macam mana pukul. Bila pukul mati, sampai tahap mati, pergi ke bumi belakang rumah. Ke bumi belakang rumah, gali-gali tanah, bubuh mayat dalam tu, tanam. Tak dalam mana lah dia tanam, boleh pergi dengan apa, dengan anjing dia tu terus bertemulah. Banding dengan kes adik Zain Rayyan tu, sampai ke hari ni pakai Interpol pun tak jumpa-jumpa lagi. Cuma nak sebutnya ialah tu punca daripada apa? Marah keji yang tak terkawal, menyebabkan sampai tahap tu. Benda ni duk berlaku bila lagi ni, penyakit ni mula daripada Qabil dan Habil dulu lagi. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Satu terima, satu tak terima. Qala la aqtulannak, aku bunuhmu. Tak puas hati? Bila tak puas hati mari, aku nak bunuh si fulan. Kata adik dia yang baik, dia kata, mu Allah tangan nak bunuh aku tak akan Allah tangan aku untuk bunuhmu. Maknanya aku tak lawan. Pulang padamu, kalau mu rasa nak bunuh kan, membunuh. Aku tak akan lawan. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau aku lawan, benda keji. Tapi kawan ni tak puas hati dah. Kawan ni tak puas hati dah.
menurut keinginan hawa nafsu dah, siapa tahap bunuh. Bila dah bunuh, macam mana nak selesai? Tak ada sejarah lagi sebelum ni. Macam mana nak ke bumi? Lalu Allah Ta'ala, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Lalu Allah Ta'ala hantar burung ghurab, burung gagak, macam mana nak selesaikan kes bunuh ni. Belajar manusia dengan haiwan. Itu nak beritahu manusia. Cuma nak sebutnya ialah keji marah, maka yang tu akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sebab apa? Mari daripada keinginan hawa nafsu yang terburu-buru. Baik. Oleh itu, marah yang seperti ini hendaklah dikawal. Yang seperti ini mana ni? Yang seperti yang keji itulah. Hendaklah dikawal dan jangan dilepaskan, kerana apabila sesuatu tindakan dibuat dalam keadaan marah, maka tindakan itu dibuat dalam bentuk yang tidak sihat dan tidak menghasilkan faedah, bahkan akan mengakibatkan penyesalan dan kerugian. Sebenarnya syaitan berusaha supaya kita menjadi marah. Dan apabila kita sedang marah, maka mudah sekali bagi syaitan untuk menggoda dan memesongkan kita, kerana pertimbangan yang sihat telah hilang dan akal telah diliputi oleh emosi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Batu Aisyah radhiyallahu anha pernah marah. Ghadibat Aisyah. Aisyah isteri baginda Nabi marah. Lalu akhadha Rasulullah bi anfiha. Nabi pegang hidung Aisyah. Nabi nak tenangkan Aisyah, Nabi pegang hidung Aisyah. Lalu Nabi kata, ya Uwais. Uwais ni dia panggil sirah tasghir, dia panggil. Lafaz menunjukkan kecilnya pada hati Rasulullah ni. Rasulullah memandang Aisyah ni seorang anak kecil yang yang perlu dimanja-manjakan, gitu. Macam apa? Ya bunai. Ya bunai maknanya anak kesayanganku. Ya Uwais maknanya isteriku yang Aisyah yang menjadi kesayangan di hatiku. Itu Nabi panggil ya Uwais. Nabi kata quli, muturu aku baca ni. Nabi baca doa, Allahumma, wahai Allah, Rabbun Nabi. Wahai Allah, Rabban Nabi, Tuhan kepada Nabi. Yang bernama Muhammad. Nabi yang bernama Muhammad. Ighfirli dhambi, tolonglah ampunkan dosa aku. Tu Nabi ajar kepada Aisyah. Dan wa adhib ghaidh qalbi, wa adhib ghaidh qalbi, dan hilangkan daripada hati aku sifat marah. Itu Nabi ajar kepada Aisyah. Bahkan Nabi sebut lagi, wa ajirni mim mudillatil fitan, dan jauhkan daripadaku segala perkara-perkara yang menyesatkan, yang boleh menimbulkan fitnah dan ujian. Maknanya jauhkan daripadaku sehingga aku tak terkawal diri jatuh pada fitnah, jatuh pada ujian. Itu Nabi ajar Aisyah dengan doa tersebut ketika Aisyah marah. Baik. Lepas tu ada banyak lagi lah kaedah-kaedah yang diajar oleh ulama. Sebab nak selesai penyakit marah ni kena himpun dua, kena ramu dua. Satu kena ada ilmu, yang kedua kena ada amal. Amal salah satu yang saya sebut tadi, doa yang Nabi ajar kepada Aisyah, suruh Aisyah tunggu bila mana ada sifat marah duk gelegak dalam hati. Lepas tu nak kena ada ilmu. Ilmu macam-macam lah yang ulama sebut. Cuma pertemuan kali ni tak sempat isyak dah. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang berkenaan dengan macam mana cara kita nak kawal diri kita ni bila kita marah, supaya hilang sifat marah yang madmumah pada kita. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu latan.